Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan berita. Sarawak berjaya meningkatkan pembangunan ekonomi melalui transformasi dalam beberapa sektor sejak permulaan agenda ekonomi digital pada 2018. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Amran Mazhari Tun Datuk Abang Openg berkata ia termasuk sektor pertanian, industri kelapa sawit, e-dagang, kewangan dan teknologi kewangan, kerajaan digital, bandar pintar, pelancongan, pembuatan dan industri perkhidmatan. Menurutnya, kerajaan negeri telah menubuhkan Lembaga Multimedia Sarawak SMA pada tahun 2018 untuk melaksanakan agenda ini. To implement this digital economy agenda, in 2018, Sarawak government established the Sarawak Multimedia Authority SMA under the Sarawak Multimedia Authority Ordinance 2017, a regulatory body to spearhead, oversee, and facilitate the development and implementation of communication, multimedia, and the state digital Economy Initiative. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Kongres Kejuruteraan ASEAN Australia 2022 AAEC 2022 di Tegas Digital Village di Kuching pada Selasa. Dalam perayaan itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zahari berkata, pembangunan ekonomi ini selari dengan visinya untuk menjadikan Sarawak sebuah negeri maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030. The vision for Sarawak is that by 2030, Sarawak will be a developed state with a thriving economy driven by data and innovation, where everyone enjoys economic prosperity, social inclusivity, and a sustainable environment. Sementara itu, beliau menegaskan pelbagai inisiatif di bawah ekosistem ekonomi digital telah dicapai dalam tempoh 5 tahun lalu. Antaranya inisiatif Sarawak menghubungkan bandar dan luar bandar saluran untuk menyediakan ketersambungan kepada rakyat yang kurang mendapat perkhidmatan di kawasan terpencil dan luar bandar Sarawak. The construction of 600 communication towers is part of this initiative carried out under the Sarawak Multimedia Authority Google Telecommunication or SMART project, which is expected to be completed with mobility and MySRBN services in 2023. Our target is next year. Sarawak Rural Broadband Network, MySRBN, is a state-owned 4G with 5G ready core network, which is providing fixed wireless broadband services. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pemberian Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Stephen Rundi Utom, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi, Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagahwiin dan Pengerusi Majlis AAEC 2022 Dennis Ong. Dalam perkembangan lain, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zahari memberitahu kerajaan Sarawak terus komited untuk meningkatkan penghasilan pengeluaran makanan bagi menangani isu keselamatan makanan. Katanya, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah mendedahkan populasi dunia mengalami peningkatan pada tahun ini. Justru jelasnya ia adalah peluang untuk meningkatkan pengeluaran makanan bagi memenuhi keperluan dunia. UN just revealed the population figure today, 8 billion. With 8 billion, you need food. You need food. Then the question of food security. Who can produce the food for these 8 billion people? Otherwise, they'll be starving. So this is another opportunity where we can increase our food production in order to meet the needs of the world with this increase of population.
Beliau berkata demikian dalam majlis makan malam bersama delegasi Persekutuan Perniagaan Singapura dan Perusahaan Singapura di Kuching pada Selasa. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zahari menambah, Kerajaan Sarawak mempunyai dasar untuk menubuhkan taman agro seperti taman perindustrian untuk para pelabur dari Singapura mengusahakan tanaman mereka di negeri ini. Hadir sama dalam majlis tersebut, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dan Pengarah Unit Perancangan Ekonomi EPU Sarawak Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil. Sementara itu, Premier Sarawak turut memaklumkan bahawa Sarawak telah menandatangani Memorandum Persefahaman MOU semasa lawatan beliau ke Singapura pada baru-baru ini bagi membawa teknologi moden dalam pertanian ke negeri ini. We have signed MOU between Sarawak Land Development Board and Sky Urban Solution Limited, Singapore, to bring modern technology in agriculture. That is one. And also Alternative Selection Private Limited, Singapore, with Satoyama Farm and Constructions in Berhad. There's already sort of engagement between the two. Terdahulu, Presiden Persekutuan Perniagaan Sarawak SBF Datuk Abang Abdul Karim Tun Datuk Abang Openg mengalu-alukan lawatan delegasi dari Persekutuan Perniagaan Singapura dan Perusahaan Singapura ke Kuching dari 11 hingga 14 Julai 2022. Menurut Datuk Abang Abdul Karim, objektif lawatan dari Singapura itu adalah untuk meneroka peluang pelaburan di Sarawak. SBF has always been in the forefront in doing our part as the private sector to drive Sarawak to its transformation into the high income and developed state by 2030. In doing so, we have always had to work closely with the Ministry of International Trade, Industry and Investment, Midtrade Sarawak. The support from the Ministry to the business community is crucial as we have had to thrive and survive within the challenging backdrop in the past 2 to 3 years. Tambah Datuk Abang Abdul Karim, SBF akan terus memainkan peranan penting dalam menyelaraskan hubungan antara ahlinya, komuniti perniagaan dan kerajaan negeri. Sehubungan itu, beliau mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak dan berhasrat untuk menjadikan negeri ini destinasi pelaburan yang diminati. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Pejabat Pelancongan dan Perdagangan Sarawak Singapura Status Chiu Chang Guan, Pengarah Asia Tenggara dan Pasifik Persekutuan Perniagaan Singapura Tan Sok Ju serta ahli delegasi. Selanjutnya, keputusan untuk menggantung atau membatalkan lesen syarikat agensi pelancongan yang terbabit dalam insiden bakal jemaah haji yang terkandas baru-baru ini akan dibuat setelah siasatan mengenai kejadian itu selesai. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, selain pihak polis, siasatan terhadap kes berkenaan turut dijalankan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia (MOTEK). Jelasnya, meskipun tidak mempunyai bidang kuasa dalam menguruskan program haji dan umrah, namun pemberian lesen kepada agensi pelancongan berkenaan adalah di bawah kendalian MOTEK. Justru siasatan itu perlu memandangkan syarikat terlibat dipercayai menjalankan perniagaan dengan tidak mematuhi undang-undang yang akan memudaratkan orang awam, industri pelancongan dan ekonomi negara. Jadi secara simpulannya kami memang boleh mengambil tindakan. Ini yang kita lihat. Kalau mereka melanggar apa-apa peraturan di bawah undang-undang kita, insyaAllah kita mengambil tindakan. Kerana kita tidak mahu mereka yang terlibatnya adalah orang-orang yang mengharapkan sangat kepentingan negara. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa menghadiri majlis ibadah kurban di Surau Darul Taqwa, Kampung Sibau, Rumbau di Gedong pada Isnin. Pada 7 Julai lalu, seramai 380 bakal jemaah haji terkandas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA selepas agensi pelancongan mereka didakwa gagal mendapatkan kelulusan visa. Keperkembangan di Bau.
Kesemua 8 wakil rakyat masyarakat Bidayuh yang menang dalam pilihan raya negeri Sarawak ke-12 lepas diseru untuk menunaikan harapan rakyat di kawasan masing-masing. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagah Wiin berkata, pilihan dan sokongan rakyat perlu diterjemahkan dengan merancang dan membawa pembangunan di konstituensi mereka. Menurutnya, rakyat perlu untuk bekerjasama dengan wakil rakyat mereka sejajar dengan hasrat Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Mazwari Tun Datuk Abang Openg untuk menjadikan 8 kawasan Bidayuh sebagai the Greater Kuching. We have only 8 Bidayuh, and in the last election, we won all the 8 Adun for GPS. And now is our time to deliver. And when we deliver, we also need your help. Because as YB alone, we cannot think about everything. We are also like any one of you. Kalau kita dengar pada hari itu semasa gawai, yang Abang Muhammad Premier telah isytiharkan bahawa untuk kawasan Bidayuh yang 8 ini akan diadakan the Greater Kuching Development Authority. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan majlis penutupan Karnival Bola Sepak Piala YB Datuk Roland Sagah Wiin Prima Bidayuh 2022 di Stadium Tertutup Bau pada Isnin. Kejohanan itu menyaksikan pasukan Dewan Undangan Negeri Dun Tasik Biru muncul juara bagi kategori belia setelah mencatat kemenangan ke atas pasukan Dun Opar dengan jaringan 2-1. Manakala pasukan Dun Darat merangkul kejuaraan bagi kategori wanita apabila berjaya menewaskan pasukan Dun Tasik Biru dengan jaringan 1-0. Pasukan Dun Tasik Biru kemudian menggandakan kejuaraannya setelah menumpaskan cabaran pasukan Dun Serembu dengan jaringan 3-0 bagi kategori veteran. Masih dengan paparan dari bau, masyarakat Islam di daerah tersebut turut tidak ketinggalan menerima sumbangan daging korban sempena Hari Raya Aidiladha tahun ini. Timbalan Menteri Pengangkutan Sungai dan Laut Sarawak, Datuk Henry Jinep telah mengagihkan daging korban masyarakat Islam Bau pada Isnin. Program Anjuran Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Melayu Bau itu diadakan di Dewan Serbaguna Kampung Melayu Bau. Datuk Henry yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru sebelum ini telah menyumbangkan 2 ekor lembu bagi program tersebut. Beralih dengan laporan di Belaga, bagi yang meminati aktiviti perkelahan atau BBQ bersama dengan keluarga, boleh mencuba di Daphnis Homestay yang terletak di Sungai Dangan, Belaga. Diusahakan oleh pemancar Joseph Una Akah dari Umar Aging Long Daah, Belaga, Daphnis Homestay kini menjadi lokasi kegemaran orang ramai yang mahu meluangkan masa bersama dengan keluarga untuk mandi-manda dan melakukan pelbagai aktiviti-aktiviti menarik. Terletak lebih kurang 25 minit dari Pekan Belaga, Daphnis Homestay sangat unik kerana tempat penginapannya dibina dalam bentuk rumah panjang yang bercirikan rumah panjang kaum orang Ulu. Ia menyediakan 10 buah bilik penginapan untuk kemudahan pengunjung di mana 2 buah bilik dilengkapi dengan sebuah katil besar dan bilik airnya sendiri dengan kadar sewa serendah RM60 untuk satu bilik. Manakala 8 buah bilik lagi dilengkapi dengan 2 buah katil single bed tanpa bilik air. Pengunjung tidak perlu risau untuk mencari tempat untuk memasak kerana ia menyediakan dapur memasak untuk Muslim dan bukan Muslim disediakan berasingan. Daphnis Homestay turut menyediakan sistem tagang sungai dengan di mana aktiviti penangkapan ikan tidak dibenarkan di kawasan itu. Namun begitu, aktiviti memberi makanan kepada ikan adalah dibenarkan termasuk aktiviti berkaya. Inap desa ini juga sesuai untuk mengadakan program seperti mesyuarat atau seminar kerana kawasan ruainya yang luas sesuai untuk perhimpunan orang ramai. Kepada sesiapa yang ingin berkunjung, mahu membuat tempahan atau lebih mengetahui lebih lanjut mengenai Daphnis Homestay, boleh menghubungi di talian seperti berikut.
Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.